Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya manggun untuk mengambil bahagian dalam Belanjawan 2013 yang gagal menangani 3 isu utama, iaitu tentang bagian diputuskan pagi tadi 30 minit selepas 24 pembahasan. Just to remind. 30 minit. Oh, macam ni kena laju sikit. Tapi sebelum saya mulakan ucapan saya hanya nak rujuk dengan ringkas pada tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, yang saya rasa tidak betul, dan membetulkannya kerana kalau kita lihat jawapan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kewangan, bahawa di antara 2001 hingga 2008, ini hanya 2001 hingga 2008 saja, Pulau Pinang menyumbangkan 25.7 bilion ringgit daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Custom. 25.7 bilion. Tapi hanya diberikan oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 794 juta ringgit, iaitu hanya 3%. So ini adalah jawapan rasmi daripada pihak Kementerian Kewangan. Dan itulah sebab tadi saya ingin menanyakan mana beliau dapat maklumat, kerana jawapan bertulis yang kita terima adalah jauh berbeza dengan jawapan yang diberikan. Dan ini ialah di antara 2001 untuk 2008. I have an answer, Yang Amat Berhormat. Dan oleh itu saya rasa adalah perlu bahawa kita dapat maklumat yang betul. Saya ada jawapannya. Kalau kita tak dapat maklumat yang betul, yang berlainan, kerana saya tak guna untuk minta Yang Berhormat. Saya ada jawapan daripada Kementerian Kewangan di sini. Saya rasa kena ikut peraturan. Kena minta dia duduk dulu. Duduk dulu. Saya ada untuk maklumat, saya ada jawapan. Duduk dulu. Jangan belit-belit di sini. Duduk dulu. Yalah, saya ada jawapan. Duduk dulu. Kerana yang penting ialah kita nak dapat jawapan daripada menteri. Bukan mereka yang bukan menteri tapi nak belum jadi menteri lagi, kesian. Kita tak mau mereka yang lagap jadi menteri, tak guna. Saya ada kita jawapan nak dapat jawapan daripada menteri. Kerana kalau kita lihat Tuan Yang Ketua, 2001 hingga 2008 berbanding dengan apa yang diberikan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, jauh berbeza. So untuk memastikan kita dapat maklumat yang betul, kalau kita back and forth, tadi Yang Berhormat tadi bila beliau berikan ucapan, beliau tak mau bila saya bangun untuk memberikan laluan jelas, kerana beliau tahu saya ada maklumat sedemikian di mana kita ada jawapan bertulis. So kalau kita terus macam ini, tengok Selangor, kita cakap Selangor menyumbangkan 2,834 ribu juta ringgit, bukan, ini daripada pemberian 2.8 bilion, tapi yang mereka sumbangilah 83.5 bilion. 83.5 bilion terima 2.8 bilion. Ini di antara 2001 hingga 2008. Yang bermakna kalau dari segi peratusan yang diterima oleh Selangor hanya 3.4%. So di sini kalau kita lihat jumlah yang diberikan oleh Kementerian Kewangan, kita tak tahu apa yang sebenarnya maklumat yang tepat. Kerana yang kita dapat maklumat adalah sekian begitu saja. Dan tadi kalau betul ada 60 bilion bagi kepada Selangor ataupun 20 bilion dibagi kepada Pulau Pinang, kita tak payah begitu susah payah ni. Mana ada. So itu sebab lebih baik kita jangan buang masa kepada mereka yang laga-laga ataupun nak tunjuk-tunjuk pandai. Tak perlu. Biarlah kita seimbang secara serius. Yang tadi Yang Berhormat ni pun bukan menteri, timbalan menteri pun bukan. So lebih baik kita berbincang dengan pihak Menteri Kewangan. Apakah jumlah sebenarnya, supaya kita boleh lihat macam mana wang sumbangan yang diberikan oleh setiap negeri dapatlah diagihkan dan dapat dipulangkan secara betul. Saya rasa ini baru patut. Dan saya sebut dengan penuh hormat di sini, kerana kita tak mahu diberikan maklumat yang tidak tepat. Dan saya harap bahawa Kementerian Kewangan mereka berdasarkan maklumat betul.
Janganlah kita main-main kerana tujuan ataupun sebab-sebab politik untuk cuba putarbelikan apa yang sebenarnya berlaku. Kerana ini adalah salah satu jawapan yang kita terima, dan juga ada beberapa jawapan bertulis yang kita terima di mana ia jelas menunjukkan tidak adalah setimpal dengan sumbangan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Di sini tentulah sekiranya ada apa-apa projek pembangunan daripada kerajaan persekutuan, kita terima kasih. Kita sudah ulang banyak kali, baik daripada yang berhormat daripada Kepala Batas bila beliau melancarkan projek jambatan kedua Pulau Pinang. Ini kita terima kasih. Tapi sekiranya tidak, kita kena sebut tidak. Kita tak boleh cakap hitam jadi putih, putih jadi hitam. So kita harap biarkanlah kita berbahas dengan bernas, kerana ini adalah fakta. Janganlah pergi berayau-rayau ke satu dunia sampai ke akhirat ataupun ke neraka kita pun tak tahu. So tak guna macam ni. So saya sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa yang penting, adakah belanjawan kali ini adalah ia betul-betul berjiwa rakyat atau hanya untuk kroni saja. Saya telah buat satu perkiraan secara ringkas, di mana saya lihat berapa banyak diberikan kepada rakyat Malaysia kalau ia adalah benar-benar belanjawan berjiwa rakyat, dan berapakah yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung memberikan manfaat kepada kumpulan kroni. Dan mengikut pengiraan saya, kalau cakap diberikan terus kepada rakyat, baik BRIM, baik RM100 kepada pelajar-pelajar dan sebagainya, jelas yang diberikan kepada rakyat kira-kira 4.2 bilion. Give or take 800 bilion tak apalah. 4.2 bilion. Kita cakap mungkin kira-kira 5 bilion yang dibagi kepada kroni. Tuan ini betul. Saya kira di sini hampir 11 bilion. Hampir 11 bilion. Biar saya senaraikan satu persatu di mana datangnya jumlah sedemikian. Yang pertama, kalau kita lihat, ia dianggap sebagai satu belanjawan pilihan raya kerana jelas bertujuan untuk memberikan hadiah atau wang untuk membeli undi menjelang pilihan raya ke-13, yang saya rasa merupakan satu pilihan raya yang paling hangat dalam sejarah Malaysia. Dan sungguh pun kalau kita lihat secara luaran, gambaran yang diberikan adalah bahawa betapa banyak wang telah diberikan, baik BRIM, baik universiti dan sebagainya, untuk telefon bimbit pintar juga. Tetapi tidak ada sebarang tindakan keras ke atas masalah utama yang dihadapi oleh Malaysia, iaitu rasuah. Tadi yang berhormat sebelum ini juga menyatakan mana datangnya jumlah 26 bilion yang kita boleh jimatkan kalau kita hapuskan rasuah. Saya rasa beliau mungkin kena rujuk kepada yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana yang berhormat Menteri sendiri yang mengakui bahawa kalau rasuah dihapuskan, Malaysia boleh jimatkan 26 bilion ringgit. Ini diakui oleh Menteri di depan kacamata televisyen, di depan radio, beliau menyatakan sedemikian. So saya harap perkara ini jangan cuba cakap bahawa kita hanya platform tin air dengan izin, atau kita hanya mereka-reka jumlah ini. Ini tak direka cipta. Itu adalah diakui oleh seorang Menteri Kabinet. Sekali lagi menunjukkan bahawa beliau sebagai seorang yang bukan ahli Kabinet cuba lagak macam seorang Menteri Kabinet. Di sini kalau kita lihat jumlah semua program pemberian wang 4.2 bilion. Program yang memihak kepada kroni-kroni hampir 11 bilion. 400 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk 1MDB. Kita tak tahu
berapa banyak wang ini telah digunakan untuk kepentingan Barisan Nasional. Pembelian aset tenaga kepada Tanjung 8.5 bilion, Genting Sanian 2.3 bilion, saya rasa telah dirujuk tadi oleh Yang Berhormat Perkhidmatan PAU. Dan ini saya rasa adalah sesuatu yang banyak dipertikaikan. So yang 400 juta ringgit di satu MDB, jelas saya rasa menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah, macam mana wang ini dibelanjakan? 582 juta ringgit untuk membayar pampasan kepada pengusaha tol, di mana 343 juta ringgit adalah bayaran biasa dan 239 juta adalah bayaran one off. Saya rasa ini jelas hanya memberikan manfaat ataupun satu faedah kepada pengusaha tol, nah bukanlah rakyat Malaysia secara amnya. Di bawah NKRA jenayah pun merupakan satu persoalan besar, kerana semua pun 600 juta ringgit telah diperuntukkan untuk memerangi jenayah, tetapi daripada jumlah ini 272.5 juta telah diperuntukkan untuk memberikan persepsi yang lebih baik tentang prestasi polis, iaitu untuk membolehkan rakyat merasa puas hati tentang prestasi polis untuk memerangi jenayah. Ini menimbulkan persoalan. Bukan betul? Mengapakah wang 272.5 juta ringgit ini tidak boleh diberikan terus kepada anggota polis? Mengapa pula perlukan belanja wang 272 juta ringgit untuk memberikan satu presentation dengan izin atau satu packaging supaya rakyat boleh rasa lebih puas hati? Semua pun mungkin bukan betul-betul selamat, tapi kerana publicity, packaging, rasa selamat. Saya rasa itu bukan tujuan pembelanjaan wang untuk memerangi jenayah. Dan di sini saya ingin mencanangkan bahawa jumlah ini digunakan untuk untuk beli itu motosikal, kereta ronda. Macam baru-baru ni 20 juta ringgit untuk membeli 1000 motosikal, di mana setiap sebuah motosikal 20,000 ringgit. Mengapa tak boleh tambah 272 juta ringgit untuk minta konsultan market survey, iklan dari surat khabar bahawa Malaysia selamat, Malaysia selamat. Sungguh pun tak selamat, tapi dalam publicity di media, TV dan surat khabar semua boleh kena tipu. Saya rasa itu bukanlah sesuatu yang memberikan manfaat kepada rakyat, tetapi sebaliknya mudaratkan keadaan yang sebenarnya. Dan 272 juta ini kalau dibagi kepada pihak iklan, konsultan, saya rasa tidak kena pada tempat ini. Pada masa yang sama, kita keempat, 2.5 bilion diperuntukkan untuk PPP atau dengan izin Public Private Partnership. Dan ini jelas hanya memberikan manfaat kepada projek-projek kroni seperti Tanjung Agas Oil and Gas and Maritime Industrial Park di Pekan, di mana 150 juta ringgit telah pun dibelanjakan, dan 300 juta ringgit telah pun dijanjikan untuk giving, itu taman industri giving di luar Kuantan. Ini saya rasa jelas 2.5 bilion, sesuatu yang amat besar. Yang kelima, 386 juta ringgit telah diperuntukkan untuk menubuhkan 57 lagi krim ataupun kedai-kedai rakyat satu Malaysia di Sabah dan Sarawak. Nah, kita nak tanya, mengapa untuk membuat atau membuka satu kedai 57 kedai perlukan 386 juta ringgit? Itu sesuatu jumlah yang sangat besar.
adakah satu kedai perlukan kira-kira berapa? Itulah, saya pun tak percaya. Satu kedai hampir 7 juta ringgit. Indra Mahkota bangun.